صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Muniyatul Musalli, yang mana kita sampai pada muka surat yang ke 6 dah. Surat 6, syarat keempat, kelima dah. Syarat kelima syarat kelima pada atas 1, 2, 2. Kelima suci ia okey. Kelima suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, kelima, yakni yang kelima daripada syarat sah sembahyang. Suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas ni kita maklum ada dua, hadas besar, hadas kecil. Itu pembahagian umum lah. Sebahagian ulama' dia kata hadas ni boleh pecah tiga: hadas besar, hadas kecil, hadas pertengahan. Hadas pertengahan. Jadi kenapa dibezakan tu? Dia pecah hadas besar tu kepada dua pula. Hadas besar kepada dua. Mana? Dia hadas al-hadathul asghar, hadas kecil. Hadathul akbar, hadas besar. Hadathul awsat, hadas pertengahan. Macam mana tu? Dia hadas pertengahan dengan hadas besar ni dia gabung sekali jadi hadas besar lah. Tapi sebahagian ulama' dia pecahkan kerana ada perbezaan dari segi kesan dia, hukum dia. Jadi hadas besar, hak besar sungguh ni besar, hak besar sungguh ni ialah haid dan nifas. Haid dan nifas. Hadas hak kita kata pertengahan tu, hak bagi tiga tu, hak pertengahan tu ialah hadas janabah. Hadas yang hasil dengan sebab janabah, wiladah masuk sekali lah tu. Hadas tu keluar mani, hadas yang berlaku dengan sebab janabah, ya, hadas pertengahan. Jadi kita kalau janabah ni kita hadas besar lah. Tu kata hadas pada masyhur dan umumnya bagi dua. Tapi ada beza tak? Ada beza. Kenapa? Kerana orang yang kedatangan haid dan nifas, dia tidak boleh buat ibadat yang bentuk taharah semata-mata. Orang haid dan nifas boleh ambil uduk tak? Ambil uduk. Boleh ke tak? Orang haid dan nifas ni kadang biasa orang perempuan tanyalah, dia nak tidur, dia mari haid dah habis lagi. Haid dah habis lagi. Jadi dia nak tidur ke ataupun dia nak baca Quran, tak boleh sembahyang kan? Katakanlah dia nak tidur, dia boleh ambil uduk tak? Boleh.
Tu kata kena faham molek. Tak boleh. Tak boleh. Haram bagi dia ambil wuduk orang perempuan haid dan nifas. Sebab apa? Sebab itu bentuk ibadat taharah yang mahdah semata-mata. Tak boleh. Dah nak ambil wuduk buat apa? Saja. Saja. Kalau nak basuh saja muka, basuh muka. Tapi kalau dalam basuh muka, tangan, kepala dan kaki dengan niat wuduk, tak boleh tu. Itu bentuk ibadat tu. Sebab orang tak buat berbasuh yang tertentu pada anggota tertentu kecuali dengan tujuan ibadat berwuduk. Mandi dah apa? Mandi dia ada beberapa masalah. Contohnya mandi kerana ihram, mandi kerana masuk Mekah, mandi kerana nak melontar. Kerana apa? Kerana mandi ni dia perbuatan yang mana ada perbuatan yang bukan sekadar ibadat semata-mata. Dia ada penyamaan dengan adat. Sebab mandi ni, orang mandi tujuan nak bersih diri. Jadi kerana ada makna adah pada tu, maka dibenarkanlah mereka yang haid dan nifas ni mandi kerana nak berukuh di Arafah, mandi kerana apa? Nak melontar, nak masuk Mekah. Sebab mandi ni ada tak orang mandi tanpa niat mandi ibadat? Ada tak? Ada tak? Orang mandi tanpa niat mandi ibadat, ada tak? Mana tak aja mandi? Tak ada. Apa tak ada? Oh, tak ada. Niat mandi tak ada benda ada. Ada niat apa-apa tak mandi? Ada. Tu mandi adat tu panggil. Mandi adat. Mandi memang kita biasa mandi untuk bersih diri. Mandi untuk bersih diri. Jadi mandi untuk bersih diri semata-mata. Itu mana mandi kerana adat atau kerana sebab bersih diri panggil. Kecuali jadi ibadat, kita mandi wajib ataupun kita mandi sunat. Sekarang ni kita mandi hari-hari tu, kalau tak ada sebab-sebab sunat ataupun wajib, kita mandi biasa untuk bersih diri. Orang panggil mandi yang tujuan bersih diri dan adat semata-mata kan. Jadi mandi ni, mandi juga orang panggil. Jadi kerana mandi ni bentuk dia ibadat boleh jadi, mandi kerana bersih diri boleh jadi. Sebab tu orang haid dan nifas tak apa mandi. Untuk tujuan kerana apa? Nak masuk Mekah, nak tawaf dan seumpamanya. Nampak? Namun ada tak orang saja-saja pergi basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki? Saja-saja. Amalan tak ada. Kerana tertentu ibadat wuduk dengan ibadat taharah yang ibadat. Basuh anggota tertentu tu makna dengan makna ibadat yang khusus. Okey. Dari kerana itu perempuan haid dan nifas, kalau kita tengok dalam syarat-syarat nak berwuduk pun mereka yang berhadas besar, yang haid dan nifas tak sah daripadanya wuduk. Haram untuk dia berwuduk dengan niat ibadat. Okey. Sebab itu beza. Hak dia bagi tiga ni dia beza. Hadas besar, hadas pertengahan, hadas kecil. Jadi hak besar tu dia bagi pula dua. Hadas besar, hadas pertengahan. Kerana apa? Kerana ada beza. Apa pula bezanya lagi? Orang janabah. Janabah termasuk hadas awsat, hadas pertengahan. Orang yang berhadas besar, keluar mani kata atau bersubuh, dia boleh mandi tak? Mandi angkat hadas. Boleh tak? Boleh lah. Selesai je hadas dia boleh angkat hadas tak? Orang haid dan nifas, dia boleh mandi tak? Tak boleh. Selagi mana dah habis haid. Itu beza? Kalau dia nak makan nasi, dia bismillah tu boleh. Bismillah tak apa. Bismillah ada niat zikir. Baca dengan niat zikir boleh. Doa, niat doa, ayat Quran dengan niat zikir, niat doa boleh. Faham? Sekarang ni orang yang hadas besar dengan janabah keluar mani ke subuh, dah selesai pada hadas dia boleh terus mengangkat hadas kan. Lain dengan orang haid dan nifas.
Dia boleh tak nak turun akad hadas? Tak boleh. Selagi mana dah habis haid dia, dah habis nifas dia, lagi itulah tak boleh nak mandi wajib ke. Tu bezanya. Sebab itu ulama dia pecah dua. Hadas besar tu jadi dua pula. Hadas besar. Tak kata lagi macam orang dah tinggal nifas. Tidak boleh ambil Wuduk. dah ambil dia lagi. Kalau dia nak pergi ibadat macam umrah haji tu boleh. Mandi. Mandi. Bukan wuduk. Mandi kerana dia panggil nusuk. Arsal al-nusuk. Mandi-mandi yang terlibat dalam masalah kerja haji. Tu tak apa. Sebab mandi tu ada mandi ibadat, ada mandi kerana bersih diri. Sebab itu boleh. Wuduk tak ada. Tak ada wuduk semata-mata bersih diri. Wuduk tu tertentu ibadat. Sebab itu tak boleh buat. Mandi wajib lah. Tak. Bukan ni wajib mandi bersih. Mandi kerana nak masuk Mekah. Mandi kerana kita nak buat haji tadi. Mandi kerana nak bersih diri untuk melontar. Mandi kerana tu. Bukan mandi kerana akad hadas besar. Dia haid lagi. Selagi mana dah habis haid dia, dah habis nifas dia, tak boleh nak angkat hadas besar. Dah dimandi tu, kan orang pergi haji, kan sunat ada mandi kan. Mandi-mandi. Mandi tu boleh buat. Mandi tu boleh buat. Bukan mandi wajib. Hadas dia, haid ada lagi. Mana tak angkat hadas? Nampak tak? Tak jelas lagi mana? Saja aku mandi kerana nak melontar. Saja aku mandi kerana wukuf. Saja aku mandi kerana masuk Mekah. Mandi sunat tu mandi sunat-sunat masa haji tau. Mandi sunat tu boleh buat sebab mandi ni ada padanya makna bersih diri. Dia bukan semata-mata ibadat. Boleh tak? Ni dah ayah serabut hak rumah tu tak ada hit belakang dah. Kalau kita dah bersaing, kata bagi Mekah ni. Kita dah bersaing, buka tawah ni. Sa'i Boleh? Mandi. Sa'i rasanya tak ada mandi kerana sa'i. Tak ada sunat. Tak ada sunat mandi kerana sa'i sebab dia terus lepas daripada tawaf tu sa'i. Macam kita sama kita tawaf. Macam kita dalam. Ya. Sa'i. Tawaf je tak boleh lah. Tawaf tak boleh. Okey. Tawaf nak buat dia boleh buat bila tawaf. Tawaf. Sa'i kena buat lepas pada tawaf. Hak tu kena ikut turut hutang. Dia tak boleh buat sa'i dulu lepas tu tawaf. Kena ikut turut hutang. Okey. Okey. Sa'i dia kalau dalam masalah haji sekali je lah. Kalau dah sa'i selepas daripada tawaf kudum, maka tawaf ifadah lagi tak payah sa'i dah. Sekarang ni dia belum sa'i lagi masa tawaf kudum, maka lepas tawaf ifadah tu dia kena sa'i. Jadi nak sa'i kena tawaf dulu. Jadi tak boleh tak lepas lagi. Okey. Boleh? Jadi senang ceritalah dua lah. Tapi kita sebahagian ulama pecah jadi tiga. Kerana ada beza tak dia? Orang haid nifas dia tak boleh nak mandi sehingga habis haid nifas. Tapi orang janabah habis janabah dia boleh terus mandi. Keluar mani dah lepas selesai maknanya habis keluar mani tu boleh mandi terus. Jadi tidak disekat. Maka sebab itu dikategorikan sebagai hadathul awsat, hadas pertengahan. Okey. Okey, sekarang ni dah kenapa gabung sekali? Gabung sekali sebab mewajib kedua-dua hadasul akbar dan hadasul awsat ni wajib kena mandi belaka. Jadi gabung sekali lah. Ni apa ni hadas besar. Okey. Jadi kata dia suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas kecil ni selain daripada hadas-hadas yang wajibkan mandi lah. Hadas kecil. Keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Tu banyaklah sentuh orang ajnabi, ajnabiyah. Maka jika
kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Kalau tengah-tengah sembahyang kita mari hadas, hukumnya batal lah. Hukumnya batal. Okey. Jadi pendek tu dia bahas sini ni. Sebab perbincangan hadas ni telah dibincangkan pada bab taharah. Jadi pengarang kita rasanya tak ada lah sini kot dia bincang. Tu dalam kitab-kitab fiqh dia bincangkan khusus. Jadi secara ringkasnya hadas besar dan kecil ni biasalah benda hak berlaku semua. Maka mandi hadas kecil mewajibkan kita berwuduk balik. Kita kena berwuduk. Cuma masalah berwuduk hadas kecil ni niat. Baru ni ada jugalah ada orang tanya. Niat apa yang boleh? Niat masalah hadas kecil ni kan. Niat angkat hadas boleh. Niat berwuduk boleh. Niat apa lagi? Niat untuk mengharukan semayang boleh. Soalan, bila seorang itu dia ambil wuduk dengan niat untuk baca Quran, apa kan? Dia ambil wuduk dengan niat untuk semayang sunat, boleh tak dia guna wuduk tu untuk semayang fardu? Dia ambil wuduk niat semayang sunat, dia tak ada wuduk lah. Ada wuduk apa, dia pun ambil wuduk niat untuk semayang sunat, boleh tak? Nawaitu istibahata sunnata, kita kata sunnatul duha, saja aku meniatkan mengharukan sembahyang sunat duha, boleh tak dia wuduk hak dia tak ambil tadi kat pergi masuk waktu zuhur nak semayang zuhur, boleh tak? Boleh tak? Dia niat wuduk semayang sunat, kat pergi nak semayang fardu, boleh ke tak wuduk tu? Kena ambil semula? Boleh. Sebab dia ada wuduk ni, tidak batal. Jawapan Sebab niat sunat. Niat sunat je. Niat sunat apa? Tu soalan tu tubik tu. Sebab dia niat sunat je. Sebab dia niat sunat je. Jadi kalau fardu boleh tak? Niat sunat nak buat wajib. Tak boleh pula. Tarik balik. Tarik balik. Tu kita kena, kalau fikir-fikir macam tak boleh tau. Fikir-fikir macam. Sebab tu kena faham fiqh ni ikut bahasa dan cara pemikiran fuqaha. Okay. Sekarang ni ulama kata niat apa yang sah bagi wuduk? Niat berwuduk jelah. Angkat hadas kecil jelah. Atau niat mengharuskan perkara istibahatu ma yaftaqiru ila alwudu. Niat mengharuskan perkara yang diharuskan, mengharuskan perkara yang perlu kepada wuduk. Istibahah mengharuskan perkara yang berhajat kepada wuduk. Okey. Benda hak berhajat kepada wuduk untuk buat, kalau kita niat dengan niat tu, maka niat kita dikira niat yang sah. Kita boleh buat semua perkara lain. Okey. Jadi sekarang ni tadi soalan tadi, kita niat wuduk untuk semayang sunat, boleh tak kita nak pakai niat tu untuk semayang fardu? Jawapannya boleh. Boleh. Kalau biasa kalau kita semayang wajib, kalau kita semayang wajib tu, kita boleh guna untuk sunat. Sebab kita ambil hak besar, hak kecil masuk bawah dia. Kita ambil hak kecil sini, masuk hak besar masuk juga. Boleh. Okey. Sebab apa? Sebab tadi sah niat kerana mana-mana niat mengharukan perkara yang berhajat kepada wuduk. Okey. Kita niat ambil wuduk. Jadi tadi kalau kita niat wuduk untuk semayang sunat, wuduk sama tu boleh kita guna untuk semayang fardu. Okey. Itu hukum dia.
Yang masalah kedua ni, dia berwuduk, dia batal semayang, dia ambil wuduk tujuan untuk baca Quran. Dia berwuduk tujuan baca Quran. Maka boleh tak dia nak guna wuduk tu untuk semayang? Untuk semayang sunat ke semayang ikutlah. Boleh tak? Tidak sebut sunat untuk apa nama ambil wuduk untuk ambil wuduk sunat baca Quran. Ambil wuduk tujuan baca Quran. Berwuduk nawaitu apa nama ni? Saja aku berwuduk lah. Kalau sebenarnya tu wuduk sesat sebenarnya bila sebut wuduk sesat dah. Saja aku membasuh anggota ini tujuan untuk baca Quran. Saja aku basuh anggota wuduk ini tujuan untuk baca Quran. Jadi dia ambil wuduk tujuan untuk baca Quran. Boleh tak dia guna wuduk yang sama untuk sembahyang? Boleh tak? Tahu tak mahal. Nampak? Jadi kalau dia dengan tujuan tak boleh Dengan tujuan baca Quran. Tiba-tiba nak mayang boleh tak? Tak boleh Tak boleh. Dah tak ada. Mayang sunat boleh mayang fardu. Jadi sebab dia kosak nak mayang nak baca Quran. Lepas tu? Dia niat nak baca Quran. Bukan untuk mayang. Dah tak ada niat mayang sunat. Dah ada semayang. Semayang pula. Dah kadu kata dia sahaja aku berwuduk untuk tawaf, membasuh anggota tujuan untuk tawaf. Boleh tak dia semayang? Tawaf je. Tak, semayang fardu boleh tak? Dia wuduk tujuan tawaf. Boleh tak dia guna wuduk tu untuk semayang fardu? Tawaf semayang. Boleh tak? Sebab tu tadi penting tu. Kita kena faham bahasa fiqh dan juga apa yang ulama sebut. Sekarang ni beza tadi. Siapa yang berwuduk, basuh anggota wuduk tujuan untuk baca Quran, wuduk dia tu tak boleh nak guna untuk semayang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab baca Quran tak perlu pada wuduk pun. Baca Quran kena wuduk tak? Baca pegang. Tak. Pegang baru kena wuduk. Pegang baru kena wuduk. Setuh bawa. Jadi kalau dia niat membasuh anggota wuduk tujuan pegang Quran, dia boleh guna untuk sembahyang. Boleh sembahyang. Boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab tu tadi ulama kata wuduk itu sah dengan niat saja. Ke wuduk agak hadas besar, agak hadas kecil, ataupun wuduk ataupun mengharuskan perkara yang perlu kepada wuduk. Benda yang perlu pada wuduk. Setuh Quran, bawa Quran perlu pada wuduk. Jadi bila sah dengan niat tu, semua perkara-perkara lain jadi sah belaka. Dia sama je. Tawaf perlu pada wuduk tak? Perlu pada wuduk. Jadi niat basuh anggota wuduk tujuan untuk tawaf, dia boleh guna wuduk yang sama untuk semayang. Semayang fardu sekalipun. Niat semayang sunat, dia boleh guna untuk semayang fardu. Niat apa lagi? Setuh Quran sebut dah hadir kan waktu lah. Jadi yang tak bolehnya ialah kalau niat baca Quran. Sebab baca Quran tak perlu pun, tak syarat pun kena berwuduk. Maka kalau dia berbasuh anggota wuduk, niat baca Quran, wuduk dia ambil itu tak boleh guna untuk buat semayang, untuk tawaf dan lain-lain lagi. Tak kan? Kan sebut baca kan? Sebut baca. Kerana tu bezanya kerana niat dia. Ada orang katakan beza. Ni dia keliru. Masalah hak darjat fardu, sunat dan juga dia fardu, lepas tu sembahyang sunat dan tawaf kategori kedua, lepas tu baca Quran tu, itu masalah tayamum. Masalah tayamum dia bagi. Masalah tayamum dia bahagi niat tadi. Kalau kita bertayamum, niat buat benda sunat, kita tak boleh guna tayamum tu untuk buat benda fardu. Tayamum lain.
Tayamum niat dia ada darjat. Ada hak. Niat dia ada hak dia. Niat tayamum niat sunat tak boleh guna fardu. Hak wuduk boleh lakukan. Sebab dia setiap ibadat yang berhajat pada wuduk, maka semua ibadat yang berhajat pada wuduk, niat yang sama boleh kita guna. Teknikal sikit pendek kata tak terlibat mana pun, kita saja aku akan ada kecil sesal lah. Tapi dari segi masalah fiqhnya begitu. Dia ada beza niat wuduk dengan niat tayamum. Hak kata kalau niat perkara sunat tak boleh buat hak fardu tu masalah tayamum, kan masalah wuduk. Masalah wuduk, perkara sunat tu berhajat kepada wuduk, maka dengan wuduk tersebut boleh buat perkara fardu. Contoh perkara sunat, kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat, nak sembahyang kena ada wuduk tak? Ke sunat ada wuduk? Nak sembahyang sunat kena ada wuduk tu sunat ke wajib? Wajib lah jadi. Bolehlah guna wuduk yang niat untuk sembahyang sunat untuk sembahyang fardu. Nampak? Nampak tak? Buat tak apa? Nak cara benda? Berhenti benda? Berhenti lalu lah. Batal lagi. Selalu berhenti. Tak payah beri salam dulu ke, ataupun tunggu tahiyat akhir tak. Salah. Okey. Jadi pendek katanya, niat wuduk itulah masalah basuh-basuh tu semua pengarang kita dah sebutlah. Kalau kita nak bincang pula panjanglah. Kalau ada soalan saya jawablah. Berkaitan dengan biasa orang tanya gitulah, boleh tak kalau kita semayang, ambil air semayang, niat semayang sunat boleh guna tak untuk semayang fardu? Jawapannya boleh. Jawapan boleh. Kalau kata tak boleh, dia tu tertukar antara ambil wuduk dengan tayamum. Tayamum betul tak boleh. Tayamum tujuan untuk mayang sunat, tayamum tu tak boleh nak guna mayang fardu. Kena tayamum lain pula lagi. Nampak? Tayamum betul. Sebab dia ada martabat pada masalah niat. Okey. Hadas besar. Tayamum ni tayamum untuk mayang sunat mayang fardu. Mana untuk fardu, mana dia macam sambil untuk mayang terus. Mayang tu nak mula. Satu fardu, tayamum satu fardu dan sunat-sunat. Sunat-sunat ia berekeh ikut sekali. Kalau kita bertayamum untuk semayang fardu, lepas tu nak semayang sunat, lepas tu tak payah tayamum dah, pakai waktu je. Kalau masuk asar baru kena tayamum pula. Tak boleh. Tak boleh. Tapi hak sunat boleh. Sebab kita niat hak besar, maka hak kecil masuk bawah sekali. Itu kaedah tu kena pada tayamum. Kena pada tayamum. Boleh. Jadi taharah daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas besar ni, dia hadas besar sikitlah kalau mungkin orang tanya, terutamanya perempuan. Ada tak jemaah perempuan? Tak ada pun tak apa lah. Orang tu dia beranak, lepas daripada beranak, lepas tu keluar nifas. Lepas beranak keluar darah nifas. Kayak gini dia mandi berapa kali? Mandi kena mandi wiladah ke tak? Mandi kerana sebab beranak, mandi kerana sebab habis nifas. Dia beranak dia ada satu mandi apa? Mandi wiladah. Mandi kerana sebab beranak. Lepas pada beranak, tak? Kata keluar nifas pula. Itu mandi kerana habis nifas. Okey. Sekarang ni lepas dia beranak tu sambung terus dengan keluar darah nifas. Kek habis darah nifas tu dia kena mandi berapa kali? Mandi nifas. Nifas dah mandi beranak. Dia beranak kali je. Tak apa lah tu. Tak, sama je. Sama je. Sama je. Jadi sebab benda ada orang ngajar lah. Ada orang ngajar, dia kata tak boleh. Lepas daripada beranak tu kena mandi dulu. Mandi wiladah.
Sebab ada mandi wiladah. Jadi hok puang ni hok letih-letih dalam keadaan ada orang ni mandi dulu. Mandi wiladah. Oh. Dia hok kata gitu hok. Jadi tak kenalah tu. Kalau beranak yang kata mandi wiladah tu, bila dia beranak tak ada keluar darah. Nifas tak ada. Beranak kering panggil. Jaranglah. Beranak tak ada darah, nifas tak ada. Maka dia kena mandi juga. Sebab hadas besar, wiladah tu hadas besar. Apa hadas besar? Kenapa wiladah hadas besar? Kalau orang tanya, kenapa beranak itu hadas besar? Tidak sama macam kecil merah biasa. Ada kecil. Dia hadas besar buat apa? Tak ada darah ni. Tubik anak tu dikira hadas besar. Sebab apa? Hadas besar lebih kurang macam kita buang total aja. Tu bukan hadas besar. Tu air besar. Buang air besar. Jangan tukar. Hadas besar dengan air besar, jangan tukar. Dia beranak tu biar anak, tak ada darah. Buat apa beranak tu dipanggil hadas besar? Tak ada jawab. Dia ke mana Ustaz K? Tak tengok? Kan air mani kan? Anak tu kan air mani kita. Dan air mani orang puang. Anak tu kan gabung dengan air mani kan. Dah keluar air mani kena mandi tak? Mandi lah. Dah anak tu kan dah keluar pula mandi pula. Dah keluar pula mandi pula. Nampak tak? Ada kalau air mani hok keluar tu, hok keluar dah jadi anak tak? Kalau air mani tu keluar pada faraj. Keluar pada tu faraj. Dah jadi anak ke kalau keluar? dah jadi. Tak jadi makna air mani kan anak tu kan daripada air mani. Ini lelaki ni abang ni perempuan. Jadi keluar anak, keluar air mani. Ya asal mandi lah. Atau kena mandi lah. Jadi dari kerana itu jadi orang salah faham. Dan dulu heboh sekejap lah. Ada yang keluar kenyataan yang kata perempuan kena mandi, lepas daripada beranak kena mandi dulu. Sebab apa? Sebab ada mandi wiladah. Kalau tidak perempuan itu berdosa. Apa begitu kata? Pula ada pula orang kata dah. Lepas habis dah kata semua kalau keluar nifas dia kena mandi 2 kali pula. Mandi wiladah sekali, mandi nifas sekali. Ini semua silap faham ni, salah faham. Mandi wiladah ni berlaku apabila seorang perempuan beranak tidak mengiringi darah nifas. Beranak tu tak ada keluar darah. Lepas pada beranak habis tu tak ada keluar darah. Lepas rahim dia kosong tu tak ada darah nifas. Hak tu kena mandi wiladah. Dia kena wajib semayang, wajib tu mandi wiladah. Ada pun hak kebiasaannya. Dah orang puang kita kalau dia beranak, lepas tu akan keluar darah. Darah nifas. Hak tu tak boleh mandi ke sebab apa? Sebab syarat untuk mandi angkat hadas besar mesti bersih daripada darah. Dah darah nifas ada, macam mana nak mandi? Mandi pun sia-sia. Mandi sia-sia jadi. Kecuali mandi air serung lain cerita lah. Mandi air serung, mandi biasa tu lain lah. Ni mandi untuk angkat hadas dia, nifas ada. Jadi bila kena mandi, habis nifas mandi. Berapa kali mandi? Sekali. Dah tu dia dalam masalah taharah. At-taharah ni dia boleh bergabung. Taharah ni dia boleh tatadakhal. At-taharatu tatadakhal. Taharah ni boleh bermasuk-masuk. Sebab tu kalau angkat hadas besar boleh masuk sekali hadas kecil. Kita berhadas kecil dan berhadas besar. Ada.
apa nama ni, keluar mani, subuh, lepas tu keluar mani setuh isteri dan seumpama, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi bila angkat hadas besar, sendirinya terangkat hadas kecil. Sebab apa? At-taharah tu tatadakhal. Taharah ini dia bermasuk-masukkan. Dia boleh sekali, boleh gabung. Sama juga masalah ini. Jadi mandi nifas itu sendirinya habis dah terangkat hadas-hadas lain sudah terangkat. Okey. Jadi niat mandi angkat mandi nifas itu telah cukup. Okey. Lepas tu apa lagi yang berkaitan dengan ini? Berkaitan dengan hadas besar dan hadas kecil. Sebenarnya panjanglah sebab tuan pengarang kita ni dia tidak bahas panjang bab taharah ni. Berkaitan dengan tertib, kita ambil lah sikit. Awak saya ingat ni, kalau ada soalan tanya. Awak saya ingat. Awak teringat. Awak mari. Jadi tertib dalam masalah wuduk. Tertib itu ada pada basuhan makna yang anggota yang berbeza. Jadi wuduk ada tertib. Wuduk ada tertib lah. Makna basuh muka dulu, lepas tu basuh tangan, lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Hak tu hak wajib. Hak sunat-sunat tu sunat hukumnya lah. Andai kata kita lepas daripada ambil wuduk, tengok ada sisi ikan dekat lengan. Sisi ikan tu kena bila? Kena sebelum ambil wuduk je lah. Sebelum kita ambil wuduk tu kita siang-siang ikan, sisi ikan lekat. Ataupun ada plastik, ataupun ada gang gajah lekat. Dekat mana? Dekat tangan. Terlekat kat tangan. Kita habis dah ambil air semayang. Nak buat ke mana? Nak ambil air semayang mula? Kena buat ke mana? Tayamu? Apa tak tayamu je? Sisi ikan tu boleh buang kan? Boleh buang, lepas tu boleh basuh. Ambil mula. Ambil itu start pada mana? Start pada awal ke? Start pada mana? Kena buat ujian kot. Sedap kot ni. Buat biasa sikit tu. Tengok markah sekali. Baru semangat tu. Jadi lepas ambil air semayang tu, kita ambil molek-molek. Rupanya lekat benda dekat lengan kita ni lah. Kat lengan. Habis dah basuh kaki semua ni habis dah. Nak akad takbir dah. Tiba-tiba lekatlah sisi ikan ataupun plaster ke benda kat tangan dok sedar. Maknanya memang dok kena air lah kawasan tu. Jadi nak buat ke mana? Ambil semula. Ambil semula. Amal suruh ambil semula. Boleh ambil semula, letih lah sikit. Maknanya orang panggil lajak rajin. Jawabnya tak perlu ambil semula. Buang je sisi tu, basuh situ. Lepas tu? Mayang tu. Lepas basuh situ, basuh anggota yang selepasnya. Sambung. Bahasanya sambung. Jadi apa yang perlu dibasuh? Kawasan yang tak kena tu sahaja dan anggota selepas tu. Bukan lengan. Kawasan yang tak kena air. Buat lain kena belakang dah. Kawasan yang tepek tadi, ambil air basuh situ. Lepas tu nak basuh mana pula? Basuh kepala, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu boleh semayang. Lepas basuh daripada kat lengan, sapu kepala, basuh kaki, boleh semayang. Kalau nak buat sunat tu, buat sunat lah. Basuh telinga dan seumpamanya. Itu sahaja. Kalau nak selamat, basuh semua sekali kan? Makna kalau gitu kira jadi juga. Tapi makna kita dak bijak sikit lah. Dia patutnya dak payah basuh daripada awal. Sebab apa? Sebab lepas tu nak buat mana? Basuh muka. Muka besar. Sisi ikan tu besar muka. Sikit je basuh kawasan hak kena tu je. Sebab anggota lain sah dah basuhan. Okey, jadi tertib mesti
Jadi dalam masalah wuduk mesti ikut tertib. Kaedahnya mana-mana basuhan yang tidak sah, maka perlu basuh anggota itu, perlu basuh bahagian itu dan anggota selepasnya. Itu dia. Dalam wuduk mana-mana basuhan yang tidak sah, tiba-tiba lepas habis ambil kita perasan basuh bahagian yang tidak kena air dan anggota selepas tu. Sebab apa? Kerana dalam masalah wuduk dia ada tertib. Ada tertib, kena buat ni. Jadi nak ikut tertibnya, nak jadi sah sapu kepala, kena sah tangan dulu. Nak jadi sah basuh kaki, kena sah kepala dulu, kena sah tangan dulu, kena sah muka dulu. Jadi kena, tu mana tertib. Satu. Lagi mana hak dulu tak sah, tak lewat ni. Sebab apa? Sebab ada tertib pada basuhan anggota wuduk. Jelas tak tu? Jadi mudahlah lepas ni. Kalau kita tahu, tak payahlah kita ambil wuduk mula. Ambil wuduk pada awal maksudnya. Kita boleh terus. Dah tak apa ke? Lama dah katakanlah. Lama dah. Kita dak mayang lagi, dak batal apa-apa lagi kan. Kita pergi contoh makan dulu ke? Lama pun tak apa. Sebab apa? Sebab mualat pada masalah berwuduk dan juga masalah mandi bukan syarat. Maknanya boleh lama dah baru kita perasan, kita boleh basuh start situ je. Basuh di bahagian tu saja. Sebab tidak disyaratkan mualat pada basuhan wuduk. Apa tak? Kalau dia sembahyang dah lepas sembahyang baru sedar. Kalau soalan. Tuan Haji tanya. Tak apa lah, boleh tanya. Lepas habis sembahyang dah baru sedar. Nak orang ni? Mayang mula tak usah huluk. Mayang ada okey. Ambil air mayang mula tabur ustaz kata ni. Cara dia gitu. Kalau benda itu kena kita pasti dia kena sebelum kita ambil wuduk dan air tak sampai. Caranya sama je lah. Basuh kawasan yang tidak kena air dan anggota selepas itu, lepas tu semayang semula. Semayang tak sah. Semayang tu tidak sah. Semayang itu tidak sah. Tak payah dah. Tak payah dah sebab dia tak syarat mualat. Ya. Ustaz, mualat tu tak ada time frame bila-bila. Tak ada. Lagi mana tak ada benda yang membatalkan, yang apa tak ada masalah. Kita ambil basuh muka di Mengadang Baru. Lepas tu pergi naik motor pergi perjumpaan RSZ. Habis bangun dah RSZ. Pergi basuh tangan kat RSZ. Lepas tu pergi pula kat KTCC, sapu kepala dan basuh kaki mayang situ contohnya. Boleh? Ada tak? Janganlah dalam perkara perbuatan tu kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan jadi menghalang. Contohnya setuh orang puang pula ke ataupun ketuk ke batal wuduk. Tu kena start balik lah. Dia tak ada time frame. Jadi katakanlah seorang tu basuh muka dan basuh tangan. Lepas tu dia pun letih sekejap, tidur kejap. Lepas tu bangun lagi nak sambung mana? Soalan. Dia basuh muka dah. Lepas tu basuh tangan. Letih dia tidur sekejap. Lepas tu bangun lagi dia nak sambung basuh apa? Tak apa tu. Makna kalau tidur terletak papa punggung makna batal. Bila batal kena start balik lah. Kalau duduk tetap papa punggung dia ke tidak keluar apa, maka boleh lah. Boleh sambung je. Okey. Sebab tu dia kata apa tadi? Suci dari hadas dan maka jika kedatangan hadas di tengah semayang batal semayangnya. Dan keenam suci daripada najis. Itulah. Ada soalan tak? Masuk dah tak? Kalau ada soalan nak tanya. Hak ni pun saya masalah hak saya ingat-ingatlah hak mari. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Sebab sebenarnya masalah wuduk dengan mandi ni banyak sebenarnya. Ada nak tanya? Kalau yang ambil semayang dia ada apa nama turutan dia kan. Kata dia ambil dulu yang ambil
Jadi lah. Hak dulu ambil kediam ambil dulu. Dia kira hak pertama buat, baru kira start satu. Faham tak? Kalau sekaligus dia. Sekaligus. Contohnya, dia 7 ingat. Boleh, ada masalah. Sekaligus. Dia niat, atau ni masuk dalam air dulu, boleh juga. Ataupun dia niat tu pun boleh juga. Maka, dia terjun, masuk, keluar tu terangkat hadas kecil dia. Terangkat hadas kecil dia. Jadi boleh sekaligus. Atau hidup dalam air dia selang. Dia selang nawaitu rafa'al hadasil asghari. Habis. Tobek tu habis. Dia nak kolok. Ni kalau. Dalam kolah dalam sungai, laut boleh berlaku. Mandi lagi mudah. Mandi ni dia tak ada tertib. Anggota mandi ni sekaligus. Sikit kalau kita ingat, kalau contoh dia lepas habis mayang, dia mandi wajib. Mandi wajib. Hadas besar mandi wajib. Lepas mandi wajib tu, lepas habis mayang tu, dia tengok rupanya kaki lekat plaster atau lekat plastising. Cucu main plastising lekat plastising kaki. Jadi mandi tu dalam keadaan tak kena air di kaki. Nak buat macam mana? Selesai. Sambung mula mandi. Sambung mana tu? Mandi mula. Basuh niat. Nak basuh kat mana tu? Basuh kat kaki. Tapak kaki kena plastising. Jadi lepas tu niat basuh di kaki aja. Jawapannya basuh kawasan hot kena plastising tu je. Buang plastising tu, basuh situ je. Tak payah mandi mula dah. Sebab tak ada mualah. Lepas tu semayang semula. Semayang memang tak sah. Tak? Jadi dia perlu hanya basuh pada kawasan yang tak kena air tadi. Basuh di kaki saja. Jimat air banyak. Tak? Jadi basuh situ je. Lepas tu kena semayang balik. Tak perlu ulang balik semayang daripada awal. Sebab anggota mandi ni dia tidak ada tertib sekali. Sekaligus je kira. Ada soalan tanya basuhan sunat kena tertib juga. Ya, kena tertib lah basuhan sunat pun. Dia kena tertib. Kecuali pada masalah mulut dan berkomor-komor. Itu kadang buat sekaligus lah. Mulut dan berkomor-komor. Itu dalam sunnahnya dibuat sekaligus dengan satu raut komor hidung. Ada pun hak lain tu kena letak pada tempat dia lah. Kena letak pada tempat dia. Okey. Kalau basuh kaki, maksudnya wuduk pertama tu basuh kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Lepas tu sedar ada benda kaki kanan. Jawapannya basuh di kawasan yang tak kena air tu saja. Sebab antara anggota tu tak ada tertib. Tangan kita kanan kiri. Kanan kiri ada tertib tak? Tak ada sekali. Hak tertibnya sebelum dan selepas, muka dan juga kepala. Antara kaki kanan kaki kiri sama je. Sah belaka basuh mana dulu. Tapi afdal basuh kanan dulu lah. Tangan kanan tangan kiri. Ada? Basuh mana dulu sah belaka. Afdalnya kanan dululah. Jadi maknanya antara anggota yang satu tak ada tertib. Tidak ada tertib. Boleh? Mana yang kena apa nama dia belah mana belah kiri. Kena belah kiri. Dia basuh kiri aja lah. Kanan nak air lah. Mana? Sebab macam mana? Dia kena belah kaki kiri. Kaki kiri kena betul? Kaki kiri kena. Kaki kiri aja lah. Kiri aja lah. Kanan nak air tu lah. Basuh dah ni. Basuh dah tak payah. Kalau kena di belah kanan, basuh kat kawasan tu je, kiri tak payah basuh dah. Situ saja. Okey. Kalau tidak ada saya dah tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.